tidak mudah terbukti melalui peralatan moden. Itu di antara sifat-sifat dan unsur-unsur sihir, ya. Hakikat manusia terdiri daripada 3 unsur utama. Body kita ni ada 3 unsur utama. Yang pertama, jasad. Besar, kecil, hitam, putih, gemuk, kurus, tinggi, rendah, body katang, sasa dengan body kurus. Itu jasad. Handsome, tak handsome, itu jasad. Yang kedua, roh. Yang menyebabkan kita duk bergerak kulu kilir ni, sebab jasad kita ada roh. Cuba jasad kita tak ada roh. Roh dah kembali ke tempat asal. Macam kita dihantar ke mana? Kita letak kat depan ni, solat beramai-ramai, dia tak solat dah, kita solat untuk dia. Itu roh dah tak ada dekat badan. Yang ketiga, akal. Yang berfungsinya akal tadi apabila jasadnya okey, rohnya okey dan akal berfungsi. Iblis dan syaitan berusaha untuk membawa manusia bersama-sama mereka ke neraka jahanam. Itulah kerja iblis. Inna syaitana lakum aduwwun fattahizuhu aduwa. Memang kerja mereka tak pernah off daripada menggoda, menghasut manusia, berusaha macam-macam supaya manusia ni terseret bersama-samanya ke neraka. Dia tahu dah dia akan ke neraka sebab dia dah confirm, Allah dah confirmkan dia ke neraka. Jadi alang-alang dia pergi ke sana, dia seretlah kita sekali. Yang mana? Yang mereka tidak ikhlas dalam apa saja perbuatan kerana Allah. Makhluk ini berusaha untuk menipu, mempersonakan, menggalakkan manusia supaya keluar daripada agama, lalu menjadi syirik, murtad dan akhirnya menjadi kufur. Dia akan beri kepada manusia ni berbagai-bagai kelebihan supaya orang lihat kelebihan manusia, orang tak nampak kelebihan Allah. Kadang-kadang dia beri ilmu yang pelik-pelik. Dia dapat mimpi, jumpa dengan, dia dapat mimpi orang bagi ilmu, mimpi tersebut, dan dia pun buat rawatan, jadi. Lepas tu dia cerita macam-macam, jumpa naga lah, jumpa tu lah, jumpa ni lah. Tujuannya apa? Tujuan supaya manusia ini akan syirik kepada Allah SWT. Tu target dia, target besar dia, ya? Kita sehinggakan kalau kita diuji, kita tidak redha dengan Allah. Kalau kita diuji, kita akan mengeluh, kita akan menyalahkan, kenapa Allah uji aku, kenapa Allah uji kita, tak uji orang lain, kenapa uji begini berat. Tujuannya itulah supaya kita tidak redha dengan Allah, supaya kita melakukan murtad. Banyak benda tuan-tuan yang menyebabkan kita boleh jadi murtad. Kalau kita tak berhati-hati dalam percakapan kita, boleh jadi murtad, ya? Andainya tidak berjaya, iblis dan syaitan akan menipu manusia agar melakukan dosa-dosa besar. Kok mana-mana boleh usaha juga, paling tidak supaya manusia ni melakukan dosa besar. Kalau tak syirik pun buat dosa besar dulu, bunuh dan sebagainya, ya? Ataupun dosa-dosa kecil yang berpanjangan, biarlah tak apalah, tak payah semayang awal-awal lah, lewat pun tak apa. Ataupun alah sekali-sekala je tinggal solat, alah sekali-sekala je, sikit-sikit je, ambil sikit je, dan berpanjangan. Inilah matlamat utama yang boleh menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada landasan-landasan yang ditentukan oleh syariat, hingga kan kita tak sedar bahawa kita berada di landasan yang salah. Dalam masa yang sama, iblis dan syaitan berusaha untuk menyakiti jasad manusia. Tadi dia goda dari segi hati, okey, beres. Dia goda, tak usah pergi solat, kita datang kat solat, tak usah duduk majlis ilmu, kita duduk kat majlis ilmu, belajar, jangan, tak payah berzikir, kita berzikir, kita lawan. Tapi dia juga boleh beri efek kepada kesakitan, penderitaan kepada jasad manusia. Ada kadang-kadang kita perasan tak perasan, tiba-tiba kita sakit lutut, tak, bukan daripada tergetak, bukan jatuh lokang, bukan naik bukit, tiba-tiba sakit lutut, nak rukuk tak boleh, nak sujud tak boleh. Alah, tak payah pergi, tak boleh nak pergi masjid lah ustaz, lutut dah sakit, kan? Pergi cek di hospital, doktor kata okey, tak ada apa-apa, urat putus tak ada, daging hilang tak ada, tulang yang dimakan pun tak ada. Pelbagai cara yang dilakukan oleh manusia dan usaha melakukan sihir. Jadi orang yang nak buat sihir tadi, dia akan buat berbagai-bagai cara, supaya berjaya. Cita-cita dia tadi, hasrat dia tadi, terutama sekali bagi orang yang ada dengki khianat. Dia tak senang dengan kesenangan orang lain, dia tak senang, dia tak seronok dengan kejayaan orang lain. Dia sakit hati dengan jiran seumpamanya, dia sakit hati dengan orang sebelah,
orang sebelah rumah, ataupun dia pujuk-pujuk tak dapat, nak buat lagi pun tak boleh, dihantarnya santau. Sampai sudah orang tu akhirnya bila kita buat rawatan, dia kata apa, aku nak bagi dia mati. Banyak yang kes ni tuan-tuan, kita tanya kenapa kau kacau dia, dia kata aku nak bagi dia mati. Dapat rawatan yang betul, besar kemungkinan kesan sakit tadi boleh membawa kepada mati. Pada hakikatnya ajal sudah sampai, tapi asbabnya di antara ialah menggunakan bahan-bahan yang diambil daripada mangsa. Kadang-kadang dia nak buat khianat pada seseorang, umpamanya orang perempuan, dia ambil perempuan punya pakaian, rambut dan sebagainya, dan puja. Ataupun dia ambil patung dia beli kat kedai yang kecil-kecil, dia ambil yang mangsa tu punya barang, contohnya barang-barang dalam, dia ambil, dililit pada patung tersebut dan dia cucuk dan dia puja. Benda-benda begini dia boleh jadi. Pakaian dia ambil, gambar, rambut, sikat, kuku dan sebagainya. Bahan-bahan ini digunakan untuk memudahkan lagi keberkesanan sihir yang dilakukan. Tuan-tuan pun tahu, mungkin cerita tuan-tuan tahu yang berkaitan dengan baginda Nabi SAW disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid Al-Aqsam. Dia sihir Rasulullah, dia menggunakan rambut Rasulullah, dia buat dekat sikat, dia buang dalam perigi. Nabi sendiri pun terkena sihir tuan-tuan. Begitu dahsyatnya sihir ini, apatah lagi kita yang begitu terdedah kepada perkara tersebut. Itu yang saya kata pentingnya ru'yah-ru'yah yang kita duk amal, zikir-zikir wirid yang kita baca ni tuan-tuan. Kalaulah kita tak ada pendinding, contohnya kita ahli solat, ahli ibadah, tapi ada manalah tahu kalau ada orang degi khianat, dia hantarnya kat kita sampai kita kena bengkak macam kawan saya tadi. Sekarang dia hidup menderita dekat ni berulat, tak boleh nak buat kerja dah. Jadi di sinilah saya gesakan bahawa ru'yah-ru'yah, zikir-zikir wirid khusus ni kita kalau boleh usaha tambahkan. Di samping wirid-wirid kita yang kita dah baca selama ni, kita tambahkan dengan zikir-zikir lain yang disandarkan kepada Nabi SAW, yang diambil daripada Quran, yang diambil daripada hadis-hadis, bukan rekaan. Kita tak baca rekaan, zikir-zikir rekaan. Kalau rekaan tu banyaknya mentera, macam yang saya baca lepas-lepas, mentera itu rekaan orang-orang Melayu. Tapi zikir-zikir wirid ini diambil daripada hadis-hadis baginda Nabi SAW dan potongan-potongan ayat Quran yang khusus untuk menindingkan diri kita daripada gangguan. Selain daripada menggunakan bahan-bahan tadi, rajah-rajah manusia diikat, dilakar di atas kain putih untuk menggunakan lilin lebah asli, lengkap dengan kepala, badan, kedua belah tangan dan kaki. Diguna juga, dia lakarkan atas kertas wajah manusia yang komplit setelah diungkapkan, dan dia pun jampi, dia mentera kepada wajah tadi dan dia bayangkan kepada siapa yang nak dituju. Adakah kita nampak tuan-tuan benda ni? Kalau pergi ke hospital doktor nak kata apa? Ada kes yang saya bawa segenggam jarum ke hospital Serdang, jumpa dengan doktor yang rawat seorang pesakit. Saya tunjuk kat doktor, pernah jumpa tak dalam rawatan dia ni bertahun-tahun ada X-ray dengan sakit dia asma yang begitu teruk ni, jumpa tak benda ni? Saya tunjuk jarum kat doktor tadi. Doktor tengok saya atas bawah. Selama ni dia tak tahu. Bila dia tahu terhadap benda tersebut, jadi tidak dapat didiagnose oleh peralatan moden. Jadi macam mana kita nak mengatasinya? Jadi kita kena gunakan rawatan secara yang berbentuk tak nampak. Apa benda? Doa-doa, ayat-ayat ru'yah yang khusus, zikir-zikir yang khusus. Itulah cara rawatan dia. Sebab rawatan yang ni kita kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang membenarkan penyakit tadi juga adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah benarkan, Allah izinkan. Di antara amalan yang kita boleh yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah, di antara yang saya selalu baca, dan tuan mungkin ada ustaz-ustaz lain juga ada beritahu. Tuan-tuan, amal doa ni.
Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Amal. Pendek je. Budak-budak tadika buat menyanyi je. Jadi kita orang tua ni payah sikit kot sebab baru dengar. Tak apa, amal. Cari buku, cari dia punya tu, baca je sampai kita boleh amal. Sampai kita melekat. Macam mana ayat kursi melekat pada diri kita. Macam mana ayat kursi melekat pada diri kita? Kita nak tahu. Kadang-kadang kita mimpi kita dikejar hantu, mimpi ditindih oleh hantu. Dalam mimpi tersebut kita baca ayat kursi. Dalam mimpi tersebut kita baca ayat kursi dan lepas daripada ditindih tadi. Itu tandanya ayat kursi itu dah melekat dengan kita. Jadi bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim tadi pun kita amalkan. Insya-Allah mudah-mudahan kita terhindar daripada sihir-sihir dan sebagainya. Sebab apa? Sihir ni benda kita tak nampak. Kalau benda nampak senang. Rimau seko berada tengah-tengah ni. Kita boleh standby, sama ada kita berani kita lawan lah. Ataupun kalau tak berani kita cabut lari. Setelah diukarkan jampi mentera atau serapah yang dituturkan disertakan dengan upacara-upacara lain menurut kaedah-kaedah yang dipelajari, jin-jin akan datang mengikut arahan untuk menyakiti manusia. Ni cerita dia tuan-tuan. Jin tadi sama ada di Islam atau bukan Islam, itu soal lain. Yang manusia yang jelas-jelas Islam kita nampak yang jahatnya ramai. Manusia yang engkar yang jahat ramai. Apatah lagi jin yang kita tak nampak. Dia mengaku dia jin Islam. Tak apalah. Kalau dia jin Islam yang dia jenis taat, dia kadang-kadang kita bukan panggil dia, dia datang nak bersahabat dengan kita. Pun kita kena hati-hati. Mula-mula kita bersahabat. Bila ada nampak kelebihan, kita terpengaruh dan kita terguna dia. Bila kita tak ada, dia akan cari anak-anak kita. Dia cari keturunan kita untuk nak ambil tempat persahabatan tadi. Itu bukan yang kita cari. Itu kalau jin tu Islam yang taat. Kalau dia Islam, jin Islam tapi yang buat kacau, payah juga tuan-tuan. Untuk menjadikan seseorang itu sakit bahagian kaki, tukang-tukang sihir setelah memanggil jin-jin tadi dengan perantaran jampi mentera tadi akan memukul paku. Ini cara dia buat sihir lah. Ataupun menusukkan jarum pada bahagian-bahagian kaki mangsa. Bukan pada mangsa, dia letak pada benda wajah yang dia lakarkan tadi, dan dia buat sesuatu dan dia bayangkan kepada mangsa. Ambil dan sambil menyebut nama mangsa dengan jelas. Pula kalau ada gambar boleh nampak muka dan ada nama dan sebagainya. Berserta dengan nama ibu si mangsa. Kadang-kadang bila orang nak merawat, dia minta nama ibu. Ibu ni salah satu perkara yang memberi kekuatan kepada kita. Tuan-tuan, anak-anak dia lebih confident, dia lebih rasa terselamat bila ada ibu. Begitu juga dengan kita. Cuba kita balik kampung, ibu kita dah tak ada, kita rasa apa? Rasa kosong kan. Kita balik jumpa ibu, semangat tu ada, walaupun ibu kita dah uzur, dah tua. Buat tuan-tuan, ibu ni. Negara kalau tak ada ibu negara payah. Kena ada ibu negara, ibu. Tangan kalau tak ada ibu jari, payah tuan. Nak cekau sesuatu pakai depan je, yang ni tak ada, payah. Jadi penting ibu tadi. Si mangsa akan merasa sakit seperti ditusuk paku. Ini orang yang pernah kena, memang dia rasakan benda ni. Ataupun jarum di bahagian-bahagian tertentu. Akal tidak dapat memikiri bagaimana seseorang itu boleh menderita seperti dipaku atau ditusuk jarum. Pada fikiran kita, kita tak dapat nak fikir macam mana boleh terkena. Contoh, seorang pesakit itu bila dibaca ruqyah, keluar jarum dari mulut, keluar daripada mulut, keluar daripada kemaluan. Macam mana jarum tadi boleh masuk? Tak terfikir bakal manusia, tapi boleh lihat setelah hasilnya kita buat rawatan. Hal ini sama dengan berlaku apabila tukang-tukang sihir menceruk leher patung dan diniatkan sebagai menceruk leher mangsa. Ada kadang-kadang kita jumpa orang yang sakit datang, dia tak boleh bernafas dalam keadaan tercekik, terjelek. Bila kita baca, lega.
2 minggu lepas seorang mangsa datang ke sini dalam keadaan tak boleh bernafas, macam orang kena stroke, tarik macam tu. Bila kita baca apa? Ruqyah yang saya baca tadi. Baca dia kata reda, dia pun boleh bercakap, boleh duduk, boleh bernafas. Tu kesan sihir kepada manusia. Tanah perkuburan ataupun tanah di mana pemujaan terhadap jin-jin dilakukan juga sering digunakan untuk melakukan benda-benda sihir. Ada juga kita dengar orang niaga maju, restoran maju, orang pergi dengki anak kat dia pergi ambil tanah kubur, dia tabur depan kedai. Orang tak nampak kedai tu nampak macam tutup je. Bahan-bahan yang diambil daripada tempat-tempat tertentu seperti sampah yang terdapat di tempat-tempat tertentu, sampah yang terdapat di pusaran air laut juga boleh jadikan sebagai bahan untuk sihir. Dengan kaedah tertentu, setelah jin-jin itu dipanggil menggunakan jampi mentera, bahan tadi diberi makan kepada mangsa, menyebabkan mangsa sakit kepala, tidak siuman, pening, pusing kepala, seperti mana sampah yang berputar-putar di tengah laut tadi. Bila termakan, dia boleh jadi pening. Bila pening tuan-tuan, kita nak kerja tak boleh, nak masuk dalam rumah tak boleh. Kadang orang dia masuk bila malam saja, dia bila nak balik rumah dia tak keruan, dia jadi huru-hara. Keluar pergi kerja okey, balik rumah jadi huru-hara. Tu sebab kalau boleh saya sarankan tuan-tuan pakat-pakatlah amal baca ruqyah tadi. Tuan-tuan boleh hafal sendiri, redalah, ringan sikit kerja perawat. Ataupun bangkai semut yang berpusing-pusing yang tersakut di sarang lebah seumpamanya, berpusing-pusing ke kanan kemudian ke kiri mengikut pukulan angin. Macam mana kita yang orang yang pening tadi kan, bila pening macam mana kita nak buat kerja, macam mana kita nak buat kereta. Itu kadang-kadang kita tengok orang ada kes tengah-tengah bawa kereta, dia terbabas ke mana-mana. Cek dia kata dia sakit lah, stroke lah. Penderitaan seumpama ini apabila dirujuk kepada pakar perubatan moden sering dikatakan sebagai normal, ini biasa, tidak berpenyakit ataupun tidak ada masalah. Hal demikian berlaku kerana punca yang menyebabkan penderitaan itu ialah akibat daripada gangguan jin yang dipanggil untuk menyakiti tadi, bukan berpunca daripada kecederaan fizikal ataupun kuman ataupun virus ataupun jangkitan atau racun dan sebagainya. Kalau berkaitan dengan racun, bila dia ambil darah kita, dia ambil urin kita, dia tahu dalam badan kita ni apa ada yang menyebabkan reaksi tadi. Tapi oleh kerana benda ni bukan daripada kesan racun ataupun bukan fizikal ataupun bukan kuman, virus. Dulu PKP kan, coronavirus, bukan Toyota Corolla, coronavirus. Pergi ke hospital, dia terus cek, keluar tanda, 2 tanda, oh ini kena virus, kena COVID. Boleh dicek dengan perbuatan moden. Tetapi yang sakit yang berkaitan dengan sihir tadi, bila cek dengan perbuatan moden, tidak dapat dikesan. Selain berlakunya gangguan fizikal yang tidak jelas puncanya yang menyebabkan tidak dapat dikesan melalui peralatan moden, gangguan juga boleh berlaku pada roh yang boleh menyebabkan berlakunya penderitaan. Kita ni kalau roh kita sihat, alhamdulillah. Tuan-tuan boleh datang ke masjid, boleh berehat duduk macam ni, boleh dengar kuliah, dengar ceramah, dengar saya celoteh. Tuan-tuan boleh ada selera nak makan, ada selera nak tidur, sebab roh kita sihat. Kalau roh kita tak sihat, walaupun badan sihat, kita akan rasa tak keruan. Nak tidur tak lena, nak makan tak lalu, nak buat kerja, sebut kata nak pergi kerja, dia mula terganggu. Nak keluar pergi kerja terganggu, nak pergi sekolah terganggu. Ada beberapa cikgu sekolah, bila nak pergi sekolah je ustaz, ya Allah, dia punya halangan nak pergi sekolah tadi macam nak menangis, dia terpaksa hadapi keadaan tekanan. Bila nak pergi sekolah dia tak nak pergi mengajar. Kalau nak pergi tempat lain dia okey, nak keluar pergi pasar malam okey, nak keluar pergi shopping okey, nak keluar pergi kenduri okey. Tapi bila kata nak pergi tempat kerja, dia tak okey.
Gangguan ini selalunya disertai oleh tanda-tanda tertentu memperlihatkan bahawa gangguan tersebut berpunca daripada gangguan sihir. Jadi tanda-tandanya kita boleh lihat tuan. Di antaranya perubahan yang ketara pada sikap kita, daripada ceria kepada murung, daripada sihat kepada sakit, daripada rajin kepada malas, daripada suka beribadah kepada susah nak ibadah, daripada orang yang tenang jadi orang yang pemarah. Jenis pakai spek, jenis clear, tapi bila kena sihir dia terus tak nampak. Ada. Ya, ada kes pelajar pernah kita rawat, dia punya tak nampak daripada 1 jam nak masuk dewan peperiksaan, kawan dia terpaksa pegang dia dan dia berjalan dalam keadaan tak nampak. Lagi 5 minit peperiksaan nak mula, baru mata dia nampak. Punca-punca sihir tadi contohnya orang yang kena asma yang teruk, tapi bila pergi ke hospital kata tak ada, ini normal, sedangkan dia tak boleh bernafas. Ya, bila kita baca ruqyah, dia rasa tenang, dia rasa lega. Kadang-kadang tuan, kita tak perasan kita ada gangguan, tapi kita rasa macam kita tak selesa. Bila baca ruqyah, dia kata macam ada satu benda yang keluar. Bila kita baca ruqyah, dia rasa ya Allah, rasa tenang. Bila kita baca ruqyah, tiba-tiba dia muntah. Dia muntah bukan sikit. Kadang bila kita baca ruqyah, nafas yang keluarnya bau busuk. Waktu dia bercakap biasa tak bau, tapi bila dia muntah ataupun dia bila kita baca, kita ketuk sikit kat belakang dia, dia keluar nafas yang busuk. Biasanya kalau nafas dah berbau ni, dia dah sampai peringkat gangguan itu dah lama berada dalam badan dia ni, tunggu masa getirlah penyakit tadi, yakni sihir gangguan tadi akan mempengaruhi manusia. Jadi tuan-tuan dikasihi, setakat itu dulu jadi perkongsian saya pada malam ini. Mudah-mudahan tuan-tuan ambillah iktibar, kalau perlu untuk berusaha hafal ruqyah, bacalah. Mudah-mudahan dengan usaha kita, Allah SWT lindungkan kita daripada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sihir yang kita tak nampak. Ya, insya-Allah.